Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan masuk bab baru dalam sejarah tingkatan 4 iaitu bab 3 yang bertajuk konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, sedikit pengenalan. Konflik dunia ini merangkumi Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Jadi sehingga hari ini hanya dua perang ini sahaja yang berlaku dalam dunia kita hari ini. Jadi Perang Dunia Pertama dan Kedua ini tercetus akibat perkembangan nasionalisme dan juga imperialisme dalam persaingan kuasa-kuasa besar merebut kuasa politik dan juga kuasa ekonomi. Okey, Perang Dunia ini bermula di Eropah dan merebak sehingga Asia Pasifik. Okey, seterusnya pendudukan Jepun di negara kita telah mencetuskan tindak balas rakyat dan menyemarakkan nasionalisme dalam kalangan rakyat. Seterusnya, apa yang akan anda belajar dalam tajuk konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita ini ialah ada 9 subtopik yang akan anda semua belajar. Okey, subtopik yang pertama adalah berkaitan dengan nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Tajuk yang kedua, latar belakang Perang Dunia, iaitu merujuk kepada Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Okey, tajuk yang seterusnya adalah Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Seterusnya adalah faktor kedatangan Jepun di negara kita. Okey, ini tajuk yang kelima. Okey, seterusnya adalah tajuk berkaitan dengan dasar pendudukan Jepun di negara kita. Okey, tajuk yang seterusnya adalah perjuangan rakyat menentang Jepun. Seterusnya adalah tajuk yang ke-8 ataupun subtopik yang ke-8, perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun, dan tajuk yang terakhir adalah keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Okey, cuma hari ini saya hanya akan fokus kepada dua subtopik, iaitu yang pertama adalah nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua dan juga latar belakang Perang Dunia. Okey, seterusnya kita lihat nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Maafkan saya, sebenarnya bukan Perang Dunia Kedua, tapi dia merujuk kepada nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Jadi abaikan perkataan yang kedua ini. Okey, kriteria kejayaan yang perlu anda capai di akhir pembelajaran ini adalah menceritakan kesedaran nasionalisme di negara kita merujuk kepada Malaysia sebelum Perang Dunia. Maknanya ada 3 kata kunci di situ adalah kesedaran nasionalisme. Yang kedua, negara kita merujuk kepada Malaysia sebelum Perang Dunia. Maknanya nasionalisme ini wujud apa? Kesedaran nasionalisme yang wujud sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut di slide yang seterusnya. Okey, sebelum itu kita lihat garis masa konflik dunia. Maksud di sini garis masa adalah masa ataupun bila berlakunya konflik dunia ini. Apa faktor yang menyebabkan konflik dunia ini bermula? Okey, konflik dunia ini bermula apabila berlakunya pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary yang bernama Putera Archduke Franz Ferdinand. Jadi, peristiwa pembunuhan Archduke Franz Ferdinand ini telah menyebabkan Perang Dunia Pertama meletus pada 1914. Jadi inilah orang kata faktor utama mengapa berlakunya Perang Dunia Pertama. Ada faktor-faktor sampingan yang lain, tapi peristiwa ini merupakan peristiwa utama yang membawa kepada Perang Dunia Pertama meletus, iaitu pada tahun 1914. Itu garis masa permulaan konflik dunia ini berlaku.
Okey, seterusnya konflik dunia yang seterusnya adalah apabila berlakunya Perang Dunia Pertama meletus, akhirnya peristiwa yang kedua adalah Jerman menandatangani gencatan senjata. Maknanya apabila Jerman menandatangani gencatan senjata ini menandakan bahawa Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918. Maknanya Perang Dunia Pertama ini meletus selama 4 tahun. Jadi ia melibatkan kuasa besar seperti Jerman, Britain dan juga negara-negara kuasa besar yang lain. Jadi Jerman ini dia terpaksa menandatangani gencatan senjata kerana menerima kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Jadi seterusnya yang ketiga membawa kepada menandatangani Perjanjian Versailles. Okey, Perjanjian Versailles ini adalah perjanjian yang mana isi perjanjian ataupun syarat-syarat perjanjian itu adalah untuk mengemukakan syarat perdamaian. Jadi Perjanjian Versailles ini adalah titik tolak kepada perdamaian konflik dunia pada Perang Dunia Pertama. Okay, dalam Perjanjian Versailles ini salah satu isi perjanjianlah di mana Jerman tidak boleh membesarkan saiz angkatan tentera. Yang kedua, Jerman perlu membayar pampasan yang besar akibat menjadi punca kepada berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey, itu antara dua isi perjanjian ataupun dua syarat Perjanjian Versailles. Jadi Perjanjian Versailles ini sebenarnya adalah perjanjian yang diberikan ataupun mesti dipatuhi oleh Jerman, sebab Jerman menjadi punca kepada berlakunya konflik dunia pertama, iaitu Perang Dunia Pertama pada 1914. Kesan daripada Perjanjian Versailles ini, Jerman tidak boleh melakukan operasi pembesaran angkatan tentera. Maknanya mereka perlu low profile dalam bidang ketenteraan kerana perlu patuh kepada syarat-syarat Perjanjian Versailles. Okey, garis masa konflik dunia yang keempat adalah Jerman menakluki Poland. Okey, Jerman ini merupakan salah satu negara yang berpegang teguh kepada konsep nasionalisme. Jadi rakyat dia begitu mempunyai semangat nasionalisme ataupun semangat patriotik yang tinggi. Okay, mengapa Jerman boleh menakluki Poland? Kerana pada masa ini munculnya seorang pemimpin di negara Jerman yang dikenali sebagai Adolf Hitler. Adolf Hitler ini muncul setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Jadi Hitler pada masa ini beranggapan Jerman beranggapan bahawa Perjanjian Versailles yang ditandatangani oleh Jerman itu adalah kerana paksaan dan berat sebelah, maknanya tidak memihak kepada negara Jerman. Jadi Adolf Hitler ini telah melanggari Perjanjian Versailles yang mana beliau telah membesarkan angkatan tentera dan seterusnya telah menyerang Poland. Jadi apabila Jerman menakluki Poland, maka berlaku pula konflik dunia yang kedua, iaitu Perang Dunia Kedua, yang mana Perang Dunia Kedua ini bermula di Eropah pada tahun 1939. Kita lihat, kalau kita lihat Perang Dunia Pertama yang mencetuskan pun sama Jerman, Perang Dunia Kedua pun sama Jerman juga yang mencetuskan Perang Dunia Kedua ini berlaku. Okey, garis masa yang keempat adalah berkaitan dengan Jepun telah menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor. Okey, ini di kawasan Asia Pasifik. Kalau di Eropah, Jerman yang memulakan Perang Dunia Kedua, tapi di Asia Pasifik muncul satu kuasa besar yang dikenali sebagai Jepun, yang mana Jepun telah menyerang Tanah Melayu dan juga Pearl Harbor. Pearl Harbor masa ini berfungsi sebagai pengkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Pasifik. Jadi serangan Jepun di Tanah Melayu dan Pearl Harbor ini telah
memulakan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pada tahun 1941. Maknanya 3 tahun selepas Perang Dunia Kedua bermula di Eropah. Okey, garis masa konflik dunia yang terakhir adalah bom atom telah digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi untuk mengekang kemarahan Jepun dalam menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor, jadi Amerika Syarikat telah bertindak menggugurkan bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Tujuan dia adalah untuk menamatkan Perang Dunia Kedua. Okey, jadi selepas pengguguran bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, maka berakhirlah Perang Dunia Kedua. Okey, seterusnya adalah kesedaran awal nasionalisme. Okey, seterusnya kita lihat tajuk yang seterusnya adalah berkaitan dengan nasionalisme. Kita lihat bagaimana kesedaran nasionalisme ini boleh timbul. Okey, yang pertama adalah gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Okey, contoh di sini adalah penentangan yang dilakukan oleh Tok Janggut, rentetan daripada cetusan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajah barat yang menakluki negara Islam. Okey, pada masa ini Tanah Melayu telah pun dijajah oleh British, yang mana telah menimbulkan ketidakpuasan hati masyarakat tempatan pada masa itu. Jadi muncullah pemimpin tempatan yang mana mereka ini telah menentang campur tangan British di Tanah Melayu. Jadi sedikit sebanyak penentangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini seperti Tok Janggut ini telah menyedarkan orang Melayu pada masa itu yang mana mereka perlu bangkit untuk mempertahankan hak-hak dan juga keistimewaan penduduk tempatan pada masa itu. Jadi itu faktor yang pertama yang menyebabkan berlakunya kesedaran awal nasionalisme. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan kebangkitan Islam di peringkat antarabangsa. Okey, kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa telah menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan pan-Islamisme. Jadi, kebangkitan Islam ini bermula dengan satu gerakan yang dinamakan sebagai gerakan pan-Islamisme yang mana penentangan Tok Janggut merupakan hasil dari kesedaran politik antarabangsa yang menggerakkan penentangan bercorak antarabangsa. Jadi pada masa ini gerakan pan-Islamisme ini telah mempengaruhi pemimpin-pemimpin khususnya di Tanah Melayu untuk bangkit mempertahankan negara mereka daripada terus dijajah oleh kuasa-kuasa barat ini. Okey, yang ketiga adalah penglibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia. Okey, untuk makluman, pada Perang Dunia Pertama, Empayar Uthmaniyah ini terlibat dalam Perang Dunia Pertama yang mana mereka menyokong Pakatan Tengah. Pakatan Tengah ini terdiri daripada Jerman, Austria, Hungary, mana mereka menjadi satu pakatan yang berlawan dengan Pakatan Bertiga. Maknanya nanti pakatan ini saya akan terangkan pada tajuk yang seterusnya. Jadi apabila pelibatan Empayar Uthmaniyah ini dalam Perang Dunia Pertama sedikit sebanyak memberi semangat, memberi kesedaran kepada negara-negara di Asia Tenggara khususnya Tanah Melayu untuk bangkit menentang penjajah-penjajah barat. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan akhbar dan majalah. Okey, jadi akhbar dan majalah pada masa ini telah dijadikan sebagai satu medium untuk menyebarkan semangat kebangsaan ataupun semangat patriotik, yang mana akhbar dan majalah pada masa ini banyak menulis berkaitan dengan ketidakpuasan hati masyarakat tempatan dan menyeru masyarakat tempatan untuk bangkit menentang kekejaman dan juga kezaliman yang telah dilakukan oleh kuasa-kuasa barat di Tanah Melayu khususnya. Jadi itu sahaja berkaitan dengan
Tajuk yang kita bincang pada hari ini iaitu berkaitan dengan konflik dunia dan seterusnya membawa kepada kesedaran awal nasionalisme. Jadi saya harap kamu faham dan dapat mencapai kriteria kejayaan yang telah ditetapkan di awal pembelajaran tadi. Jadi saya buat kesimpulan sedikit. Jadi kesedaran awal nasionalisme ini ada 4 faktor yang membawa kepada munculnya ataupun lahirnya nasionalisme, iaitu yang pertama, gerakan orang Melayu menentang campur tangan British, kebangkitan Islam di peringkat antarabangsa, penglibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia dan penggunaan akhbar dan majalah. Okey, sekian, terima kasih.